peristiwa yang berlaku ketika Tan Sri menjadi Naib Chancellor yang Tan Sri ini menceritakan kepada kami? Saya menjadi Naib Chancellor Universiti Kebangsaan ini mulai pada bulan April tahun 75 hingga sampailah bulan Mac tahun 80, iaitu cukup genap 5 tahun. Ada beberapa peristiwa penting yang saya rasa dapat saya ceritakan. Yang pertama sekali ialah perpindahan Universiti Kebangsaan Malaysia daripada kampus sementara Jalan Pantai Baru ke kampus Bangi ni. Satu peristiwa yang amat penting dan amat bersejarah pada universiti dan juga keluarga universiti. Yang keduanya ialah pulangnya Kerahmatullah Chancellor kita yang pertama, iaitu Yang Berhormat Tun Abdul Razak pada bulan Januari tahun 1976, dan juga pelantikan Chancellor kita yang baru, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar. Yang ketiganya ialah perkembangan universiti itu sendiri, terutama sekali penubuhan kampus universiti ataupun kampus cawangan universiti di Sabah, yang saya percaya ada berkembang maju pada masa sekarang ni. Itu 3 peristiwa penting yang saya rasa telah saya tempuhi semasa saya menjadi Naib Chancellor. Tapi ada satu lagi yang juga penting kepada seluruh universiti dan juga kepada kaki tangan dan mahasiswa universiti, iaitu dalam masa beberapa minggu saja saya menjadi Naib Chancellor, Akta dan Kolej Akta Universiti diluluskan oleh Parlimen. Jadi ini menjadi satu perkara yang penting dalam perkembangan Universiti Kebangsaan Malaysia, perkembangan pelajar, kegiatan pelajar, dan juga universiti-universiti dan institusi pengajian tinggi yang lainnya. Boleh kita bincang satu persatu dengan teman-teman berkenaan dengan perpindahan daripada Jalan Pantai Baru ke kampus Bangi. Bagaimana dengan perancangan kampus Bangi? Saya rasa perancangan kampus Bangi ini telah dilaksanakan berapa lama sebelum perpindahan itu, iaitu dari awal lagi tanah itu diperolehi umpamanya, maka perancangan kampus telah dilaksanakan oleh beberapa perunding, dan juga kita telah dibantu oleh pihak kerajaan, iaitu pihak Jabatan Kerja Raya. Dan satu bahagian pembangunan telah juga diwujudkan di Universiti Kebangsaan ini dengan beberapa pegawai yang dipinjamkan daripada Jabatan Kerja Raya untuk membantu Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan ada beberapa jawatan kuasa dalam universiti yang juga ditugaskan untuk menentukan bukan saja di mana kawasan-kawasan yang patut diadakan bangunan-bangunan akademik dan juga bangunan-bangunan kaki tangan yang penting, tetapi juga keperluan-keperluan yang lainnya, asas yang lainnya, bukan saja untuk universiti atau kegunaan dalam universiti, tapi juga di luar universiti, umpamanya perkembangan di Bandar Baru Bangi dan juga perkembangan di sekeliling kawasan kampus universiti. Seperti yang kita tahu, universiti ini mempunyai kawasan yang agak luas. Kalau tak salah saya masih ingat 2,700 ekar. Jadi tentulah memerlukan satu perancangan yang meluas dan juga mendalam. Selain daripada itu, adalah tujuan pada masa dulu untuk membangunkan universiti ini peringkat demi peringkat. Peringkat pertama ialah kawasan yang ada sekarang ni. Peringkat yang dua, ada satu lagi kawasan, saya rasa itu telah pun dirancangkan untuk fakulti kejuruteraan dan sebagainya. Di dalam perancangan akademik 10 tahun tentang apakah menjadi prinsipnya yang seperti ini patut ditubuhkan jabatan ini patut? Saya rasa ini ada berkaitan dengan falsafah universiti, ada berkaitan dengan konsep dan peranan universiti, dan juga dengan seperti yang kita tahu ada juga konsep
pengajian dan pendidikan universiti selain daripada unsur-unsur pengajian yang diberi atau yang ditawarkan oleh universiti. Sebab apa? Kita tahu Universiti Kebangsaan ni bukanlah universiti yang umpama tertentu kepada satu dua mata pelajaran saja, iaitu universiti yang boleh dikatakan untuk memberi yang menyebar dan menyampaikan ilmu pengetahuan dalam semua bidang pengajian selain daripada meneroka dan juga untuk mengadakan pengajian-pengajian baru. Jadi tak terhad. Dengan itu saya rasa universiti mempunyai peranan yang penting, seperti juga satu dua universiti yang lain lagi. Sungguh pun ada beberapa universiti yang lain di negara kita ini namanya khusus, macam Universiti Pertanian, Universiti Sains, tapi mereka juga berkembang dalam bidang-bidang yang lain. Tambah pula Universiti Kebangsaan yang tidak ada khusus untuk sesuatu bidang umpamanya, perlulah berkembang, terutama sekali untuk menampung keperluan negara, keperluan masyarakat. Dan seperti yang kita tahu, Universiti Kebangsaan adalah satu institusi yang menjadi kemuncak kepada sistem pelajaran kebangsaan pada masa dulu yang ulung menggunakan dan perkembangkan bahasa Malaysia. Ini satu perkara yang penting hingga sampailah kita boleh mengadakan pengajian pendidikan dalam bidang kedoktoran umpamanya. Itulah sebab wujudnya fakulti perubatan. Jadi kalau kita boleh memberi khusus dalam bidang perubatan, maka saya rasa kita boleh beri khusus dalam apa bidang sekalipun dengan menggunakan bahasa Malaysia. Jadi balik pada rancangan kampus secara fizikal tadi, dalam perancangan adakah beberapa ciri yang harus kita beberapa ciri yang dikemukakan dengan kelainan daripada perancangan kampus yang lain? Ini satu perkara penting yang telah dipikirkan pada masa dulu, iaitu dalam perancangan universiti ini beberapa faktor yang telah diambil yang tahu atau diambil yang ditentukan. Yang pertamanya kita ada core akademik pusat, di tengah-tengah sepertinya bangunan-bangunan yang ada sekarang di sini. Yang keduanya masyarakat pelajar di sekeliling core akademik itu. Yang ketiganya persekitaran yang sesuai umpamanya, bukan saja untuk masyarakat pelajar tapi juga untuk kaki tangan akademik dan kaki tangan am universiti. Jadi perancangan itu mengambil tahu semua perkara-perkara yang diperlukan oleh sebuah masyarakat universiti selain daripada mengadakan bangunan-bangunan. Dan konsep bangunan-bangunan itu juga telah ditentukan supaya berdekatan antara satu sama lain. Nah, jadi dalam 5 minit, 10 minit dia dah sampai satu bangunan. Tak tahulah sekarang ni dah panjang dah. Harus juga makan masa lebih pada 5 minit umpamanya atau 10 minit. Pada masa dulu itu dah 8 minit umpamanya dah boleh sampai mana-mana bangunan di universiti. Bukan saja oleh kakitangan universiti tapi juga oleh mahasiswa yang tinggal di sekeliling universiti ini. Jadi ada konsep itu, konsep academic core dia dan konsep tempat kediaman siswa dan juga perhubungan antara satu bangunan ke satu bangunan yang lain. Jadi tak payah kena hujan, tak payah kena panas umpamanya. Boleh pergi bila masa saja. Jadi pembangunan seperti perpustakaan, dewan besar, adakah itu disengajakan tempat-tempat? Memang disengajakan. Umpamanya perpustakaan, seperti kita tahu, dekat pertengahan bangunan-bangunan universiti. Dewan besar tu berdekatan dengan jalan, sebab Dewan Besar tu bukan saja digunakan oleh masyarakat universiti, bahkan juga tujuannya pada masa yang lepas lah untuk masyarakat luar juga, supaya senang masyarakat luar tu tak payah masuk ke kawasan universiti, supaya macam masjid kita juga boleh menggunakan kemudahan-kemudahan di Dewan Besar. Kalau tak cerita dengan akademik, kita balik tentang peranan tenaga pengajar dalam bidang penyelidik. Bagaimana pada masa Tan Sri dulu? Pada masa saya dulu, satu yang agak berlainan sedikit dengan masa yang ada sekarang ni, sebab pada masa itu universiti baru sangat lagi membangun. Kebanyakan tenaga pengajar baru balik dengan ijazah-ijazah tinggi, dengan PhD, dengan sarjana dan sebagainya. Dan mahasiswa pun masuk, diperlukan menambah mahasiswa secara
berlebihan sikit. Berlebihan maknanya sebab ramai mahasiswa yang pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah yang ada kelulusan untuk masuk universiti ramai. Jadi terpaksa kita beri tempat. Dan dengan itu maka tenaga pengajar sibuk memberi kuliah-kuliah dan untuk mengatur dan menyediakan kuliah-kuliah mereka. Dan kurang ada masa untuk pendidikan. Jadi adalah sebab-sebab mengapa mereka tak dapat menjalankan kaji didikan. Walau bagaimanapun ramai di antara mereka telah dapat menjalankan pendidikan dan telah mengeluarkan kertas-kertas yang diterbitkan bukan saja dalam jurnal-jurnal universiti tapi juga di jurnal luar negeri. Saya masih ingat lagi dalam setahun sampai 150, 200 umpamanya. Itu dah menunjukkan ada pendidikan, tapi tidaklah sebanyak yang dijangkakan jika dipandangkan dengan bilangan tenaga akademik pada masa itu, oleh sebab mereka sibuk untuk memberi pelajaran, untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat pelajar. Kita berikan peranan Tun Abdul Razak dalam pembangunan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. Semasa saya dengan Allahyarham Yang Berhormat Tun Abdul Razak lebih kurang setahun sebelum dia kembali ke rahmatullah pada bulan Januari tahun 76. Dalam masa itu saya dapati beliau amat berminat dengan pembangunan universiti ini. Bahkan dia amat berminat dengan pembangunan kaki tangan dan juga mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai Chancellor. Sebab saya diminta tiap-tiap 2 minggu sekali untuk berjumpa dengan beliau untuk memberi penerangan ringkas tentang kemajuan universiti. Jadi apa juga masalah umpamanya, terpaksalah saya memberitahu kepada Allahyarham dan beliau akan memberi cara yang tegas umpamanya, cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain daripada itu, beliau juga amat minat tentang kegiatan-kegiatan pelajar. Tiap-tiap 2 minggu sekali itu, semasa saya jumpa dengan beliau itu, mengatakan apa di kaitan pelajaran telah berlaku dalam masa 2 minggu yang lepas dan apakah perancangan yang akan diadakan pada masa-masa yang akan datang. Dan begitu juga beliau berminat tentang pembangunan kaki tangan di universiti. Terus selalu menanyakan berapa kaki tangan yang kita dah hantar ke luar negeri untuk mendapatkan ijazah tinggi. Kalau kurang, kenapa kurang? Tak ada ke calon-calon yang boleh bagaimana kita boleh mendapat calon-calon, dan beliau akan memberi umpamanya cadangan-cadangan untuk dapat dipikirkan oleh pihak universiti. Kadang-kadang tak dapat saya memutuskan, terpaksa saya membawa kepada majlis universiti untuk diputuskan. Selain daripada itu, beliau juga ada menyatakan iaitu Universiti Kebangsaan sebagai sebuah universiti nasional atau yang menggunakan bahasa Malaysia seperti yang telah saya katakan tadi, perlu mengadakan kursus-kursus yang boleh memberi manfaat kepada bangsa dan masyarakat, terutama sekali kursus-kursus yang menggunakan, sebab saya menggunakan bahasa Malaysia umpamanya, termasuklah fakulti perubatan, dan bila amat berminat dengan fakulti perubatan dan menanya pada saya sama ada kaki tangan cukup atau tidak. Kalau tak cukup, apa dia perancangan universiti pada masa itu, dan saya telah menyatakan kita akan membawa masuk pensyarah-pensyarah, profesor-profesor daripada luar negeri, terutama sekali daripada Indonesia yang telah menggunakan bahasa Indonesia lebih kurang sempurna bahasa Malaysia untuk melaksanakan kursus-kursus perubatan dan juga lain-lain kursus ikhtisas, dan beliau amat berminat. Bercakap dengan jemaah tentang cerita untuk bincang dengan akta taksir mungkin. Akta universiti dan mungkin binaan 1905 dengan tata tertib kaki tangan yang taksir kita telah diperkenalkan di bawah masa taksir. Taksir berikan. Saya pun masa itu baru masuk universiti. Kalau tak salah, saya 2 minggu masuk ke universiti, saya dijemput ke parlimen. Saya tunggu akta dan akta kolej universiti nak dibahaskan di parlimen. Jadi saya pun mendengar. Jadi pada pendapat saya,
umpamanya akta universiti, saya pun pernah beritahu mahasiswa atau pelajar universiti pada masa yang lepas, kita mesti menggunakan akta universiti sepenuhnya. Dan dengan itu kita telah dapat menjalankan kegiatan-kegiatan, termasuklah kegiatan-kegiatan bukan sahaja dalam kampus tapi juga untuk kebaikan ataupun yang boleh memberi perkhidmatan kepada masyarakat dengan giatnya. Dan mereka telah menggunakan akta itu dengan sepenuhnya. Jadi dengan itu maka mereka tidak digunakan oleh akta. Jadi berbeza sedikit menggunakan akta. Jadi boleh menjalankan kegiatan-kegiatan. Cuma mereka perlukan ada beberapa perkara mesti mendapat kebenaran dahulu. Sama ada daripada timbalan naib chancellor awal pelajar atau pada pihak kementerian kalau nak mengutip derma dan sebagainya. Tapi pada pendapat saya itu dari segi disiplin itu mana-mana pun ada disiplin, di rumah pun ada disiplin kan, disiplin keluarga. Jadi terpulanglah kepada bagaimana ataupun kita memikirkan atau nak menggunakan akta tersebut. Ada tangki katakan tadi bahawa pada masa itulah pandangan masyarakat adalah rendah terhadap nilai Universiti Kebangsaan Malaysia. Adakah ini hanya disebabkan oleh penggunaan bahasa Malaysia? Tidak, saya tak mengatakan yang rendah. Mereka tu belum menerima sepenuhnya. Sama ada bolehkah menggunakan bahasa Malaysia ni sesuatu ilmu pengetahuan itu, terutama sekali dalam bidang ikhtisas, dalam bidang sains umpamanya, memberi sepenuhnya kepada para pelajar. Dan juga bagaimana dengan kebolehan siswajah Universiti Kebangsaan selepas lulus pada universiti ini. Jadi masyarakat itu bukan memandang rendah, tidak. Tengok dan tunggu, lihat dan tunggu umpamanya. Kita tunggu dulu. Jadi selepas ramai siswajah Universiti Kebangsaan ini lulus pada universiti dan bekerja di tempat-tempat yang tertentu, dan mereka telah menunjukkan kebolehan mereka yang tidak, bukan saja standing, bahkan ada separuh-separuh tempat lebih daripada siswajah daripada universiti, sama ada universiti dalam negeri dan juga daripada luar negeri. Tadi berkaitan dengan penubuhan kampus college atau kampus cawangan di Sabah, bagaimana idea itu dimulakan? Mula-mula di Sabah tu kita ada kursus matrikulasi saja, iaitu satu tempat, kalau tak salah saya, Kinarut ya. Lebih kurang 12 ataupun 18 km daripada Kota Kinabalu. Mula-mula untuk menyediakan, sebab pada masa dulu calon-calon untuk masuk ke universiti ini daripada Sabah dan termasuk juga Sarawak agak kurangan. Jadi satu cara yang boleh kita menambah bilangan pelajar-pelajar daripada Sabah masuk ke Universiti Kebangsaan ini adalah menerusi kursus-kursus matrikulasi yang kita adakan supaya dapat mereka masuk ke universiti, terutama sekali dalam bidang-bidang ikhtisas perubatan umpamanya, selain daripada kursus-kursus dalam bidang yang lain. Tapi sebagai sebuah negeri yang besar, yang penting dalam Malaysia, dan juga memandangkan harus pada satu hari nanti akan juga diadakan sebuah universiti di Sabah, maka sampai masanya untuk pihak Universiti Kebangsaan, sebab dah mengadakan kursus matrikulasi di sana, untuk mengadakan cawangannya satu di Sabah, dan diwujudkan beberapa fakulti umpamanya, boleh menampung bukan saja mahasiswa daripada Sabah tapi juga mahasiswa daripada Semenanjung pergi ke sana, dan mana-mana tempat dalam Malaysia untuk pergi ke sana. Jikalau hendak mengikuti kursus-kursus tertentu, perlulah mereka pergi ke sana. Jadi selain daripada itu, adalah tujuannya kampus Sabah itu supaya di dalam masa beberapa tahun yang akan datang untuk dijadikan college university sebelum menjadi universiti sepenuhnya umpamanya, sebagai satu daripada untuk mengisi keperluan bahkan juga permintaan masyarakat di Sabah
supaya satu institusi pengajian tinggi diadakan sebelah sana, sebab semua universiti di Penanjung Malaysia tak ada Sabah dan Sarawak. Apakah terlihat tentang kelemahan dan kekuatan Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa ini? Ya. Saya pun dah lama tak datang ke universiti ni, 4-5 tahun lah. Tapi saya mengikut perkembangannya dan saya berasa megah. Yang pertama sekali, melihatkan siswa-siswa universiti ini telah pun berkhidmat, bukan saja di pihak awam dan kerajaan, tapi juga di institusi-institusi yang lainnya, terutama sekali di pihak swasta umpamanya, dan telah pun menunjukkan prestasi yang amat membanggakan. Seperti yang telah saya katakan tadi, tak ada bezanya dengan siswa-siswa daripada universiti yang lainnya, sama ada dalam ataupun luar negeri. Yang keduanya, saya telah dapati, saya juga mengikuti perkembangan pendidikan universiti. Sebab pendidikan itu adalah satu perkara yang amat penting dalam universiti, bukan saja untuk memberi pelajaran ataupun memberi kursus kepada mahasiswa. Kalau kita buat jalan kerja itu saja, tak ubahlah universiti dengan sekolah menengah. Jadi untuk membezakannya, pihak universiti perlu mengadakan yang pertama sekali pendidikan, yang keduanya kerja-kerja perundingan untuk pembangunan negara. Dan saya dapati pendidikan telah pun bertambah, selain daripada penulisan buku-buku yang telah diterbitkan. Tapi saya rasa boleh diperbaiki lagi. Sebab apa, ramai tenaga akademik umpamanya yang telah berkhidmat, sedang berkhidmat di universiti ini. Jadi kalau kita katalah ada 800 orang atau 900 orang, ada 1000 orang, 1000 lebih. Ya. Kalau seorang tu mengeluarkan satu kertas saja setahun, dah ada 1000. Ya. Ataupun tiap-tiap 3 tahun seorang tu boleh, atau 4-5 tahun seorang tu boleh menulis satu buku umpamanya. Kita dah ada dah beratus-ratus buku diterbitkan oleh pihak universiti. Ini yang patut dipikirkan. Jadi saya rasa sungguh pun prestasi itu telah meningkat daripada masa saya dulu, tapi boleh dipertingkatkan lagi dengan lebih banyak. Yang ketiganya, seperti yang telah saya katakan tadi, perundingan. Sebab apa, di universiti lah, umpama negeri kita yang sedang membangun ni, di institusi pengajian tinggi lah, di mana terdapatnya ramai tenaga-tenaga terlatih dan mahir, sama ada dalam apa bidang sekalipun, terutama sekali dalam bidang sains umpamanya. Ini semua patut dapat digunakan oleh negara dan masyarakat